Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni terjemahan Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Sahihul Imam Al-Bukhari. Jadi kita masuk kitab Al-Wudu lah, kitab yang ketiga lah. Mula kitab Badil Wahyi, kitab Permulaan Wahyu, lepas tu Kitabul Ilmi, kitab tentang ilmu dah. Yang ketiga ni kita baca Kitabul Wudu, kitab wudu. Okey, kita start dengan hadis ke 135 lah dah. Maksudnya kita masuk tajuk bab dulu dah. Okey, babu ma jaa fil wudu wa qala Allah Ta'ala idza qumtum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Bab pertama berkaitan wudu dan firman Allah Ta'ala, wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak solat, basuhlah muka kamu dan kedua-dua belah tangan kamu sehingga siku. Sapulah juga sebahagian kepala kamu, serta basuhlah kedua-dua belah kaki kamu sehingga ke buku lali. Ini ayat Quran lah. Idza qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Okay. Qala Abu Abdullah wa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna fardal wudu'i marratan wa tawadda'a aidan marratayn wa thalathan wa lam yazid 'ala thalathin wa kariha al-'ilmi al-israfa fihi wa ay yujawizu fi'lan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Abu Abdullah dia sendiri ni lah. Abu Abdullah meriwayatkan Nabi SAW telah menjelaskan bahawa wuduk diwajibkan sekali-sekali basuhan. Boleh juga disebut 2 kali 2 kali ataupun 3 kali 3 kali. Tetapi ia tidak lebih daripada 3 kali. Para ilmuwan telah menyatakan makruh membazir dalam urusan bilangan wuduk serta melebihi daripada apa yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi 3 kali baru makruh. Sekali 2 kali ni nak kata makruh payah sikit lah sebab Nabi buat lah. 3 lebih daripada 3 kali tu memang dilarang lah. Memang dilarang. Okey. Jadi itu tajuk bab dia. Dan Abu Abdullah tu Imam Bukhari, tak silap saya dah. Jadi ini kalau kita baca syarah hadis, tahu lah detail dah. Kita apalah dah. Seterusnya kita baca bab seterusnya. Bab tu bab yang pertama dah. Jadi bab pertama tu macam rukun wuduk aja dah. Pertama basuh muka, yang kedua basuh kedua belah tangan tu dah hingga siku. Yang ketiga sapu sebahagian kepala dah ataupun seluruh kepala, tahulah dah. Lepas tu sapu juga sebahagian kepala, biru usikum semua kepala pun ada terjemahan dah. Sebahagian kepala pun ada dah. Lepas tu kaki hingga kedua buku lali dah. Jadi itulah rukun-rukun wuduk. Okey, bab yang seterusnya, bab yang kedua, babun la tuqbalu salatun bi ghairi tuhurin. Bab yang kedua, solat tidak terima tanpa wuduk. Tak ada wuduk tak sah semaya dah. Haddatsana Ishaq bin Ibrahim al-Hanzali qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih annahu sami'a Abu Hurairah yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqbalu salatu man ahdatha hatta yatawadda. Qala rajulun min Hadramaut mal hadatsu ya Abu Hurairah qala fusa'un aw duratun. Hadis ke 135 dah. Abu Hurairah radhiyallahu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan terima solat seseorang yang berhadas sehingga dia berwudu. Seorang lelaki dari Hadramaut berkata, apa yang dimaksudkan dengan hadas wahai Abu Hurairah? Abu Hurairah radhiyallahu menjawab, kentut sama ada dengan bunyi ataupun tidak berbunyi dah. Fusa' tu bunyi kentut lah dah. Bunyi ke tak? Atau duratun tak bunyi ke dah. Gitulah dah. Jadi kentut tu batal lah semaya. Tak kira bunyi tak bunyi pun dah. Okey, bab yang ketiga, babu fadlil wudu wal ghurru al muhajjaluna min athar al wudu. Bab yang ketiga, keutamaan wudu. Keutamaan wudu dan cahaya di wajah dan kaki kesan daripada air wudu lah. Jadi muhajjalun tu al-ghur tu macam wajah dia, cahaya di wajah dia. Muhajjalun tu
lebih daripada itulah anggota wuduk lah, tangan ke kaki dah. Tahjil. Jadi itulah cahaya di wajah dan kaki kesan wuduk. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن خالد عن سعيد بن أبي هلال عن نعيم المجمر قال راقت مع أبي هريرة على ظهر المسجد فتوضأ فقال إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. Hadis ke-1 kepada Nu'aim bin Al-Mujmir, meriwayatkan aku naik ke masjid bersama Abu Hurairah. Lalu dia berwuduk dan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesungguhnya umatku akan dihadirkan pada hari kiamat dengan wajah berseri kerana kesan air wuduk. Oleh itu, siapa boleh memanjangkan cahayanya hendak dilakukan. Wurran muhajjalin. Ada muka dan tangan kaki lah. Lebih, kalau lebih tu jadi cahaya lah. Gitu dah. Babu man la yatawaddau min asy-syakki hatta yastayqina. Bab yang keempat, tidak berwuduk semula sekiranya syak sehinggalah telah yakin. Haddatsana Aliun qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Zuhri an Sa'id bin al-Musayyib wa an Abbad bin Tamim an ammihi annahu syakka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu alladhi yukhayyalu ilayhi annahu yajidu syai'a fi as-salah faqala la yanfatil aw la yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Hadis ke-137, bapa saudara Abbad bin Tamim meriwayatkan bahawa ada seorang lelaki telah mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berasa ragu tentang sesuatu yang berlaku kepada dirinya ketika sedang solat. Ragu, waswah, ketuk ngedak dah. Baginda lalu bersabda, janganlah kamu menoleh ataupun bersurah dah. Wala yanfatil ataupun au la yansarif. Jangan jangan menoleh ataupun jangan bersurah dah. Maksud berhenti dah. Sehinggalah kamu mendengar bunyi kentut atau mencium baunya dah. Yang nak ceritanya al-yakin la yazulu bisyak dah. Al-yakin la yuzal ataupun al-yakin la yazulu bisyak. Jadi yakin tidak boleh dihapuskan oleh syak. Jadi kena yakin ni asal-asal. Jadi asal-asal tak ketuk, lagi tak yakin ketuk, kira tak ketuk dah. Okey. Bab at-takhfifi fil wudu. Bab yang kelima, keringanan dalam berwudu. Haddatsna Ali bin Abdullah qala haddatsna Sufyan an Amr qala akhbarani Quraib an Ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam nama hatta nafakha thumma shalla. وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى ثم حدثنا به سفيان مرة بعد مرة عن عمرو عن قريب عن ابن عباس قال بت عند خالتي ميمونة ليلة فقام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل فلما كان في بعد الليل قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا يخففه عمرو ويقلله وقام يصلي فتوضأت نحوا مما توضأ ثم جئت فقمت عن يساره وربما قال سفيان عن شماله فحولني فجعلني عن يمينه ثم صلى ما شاء الله ثم اضطجع فنام حتى نفخ ثم أتاه المنادي فآذنه بالصلاة فقام معه إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ قلنا لعمر إن ناسا يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنام عينه ولا ينام قلبه قال عمرو سمعت عبيد بن عمير يقول رؤيا الأنبياء وحي ثم قرأ إني أرى في المنام أني أذبحك. Hadis ke-138, Ibn Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi SAW tidur sampai berdengkur. Tidur Nabi dah. Kemudian baginda bangun dan mengerjakan salat terus. Tak ambil semaya dah. Atau dia mengatakan Nabi berbaring sehingga berdengkur. Tidur ataupun baring dah. Kemudian baginda berdiri solat. Sufyan secara berturut-turut meriwayatkan hadis tersebut kepada kami, yakni Ali bin Abdullah. Daripada Amru, daripada Quraib, daripada Ibn Abbas, ia berkata, pada satu malam aku pernah menginap di rumah ibu saudaraku Maimunah, isteri Nabi dah. Mak saudara pada Ibn Abbas dah. Nabi SAW lalu melaksanakan solat malam. Tiba waktu malam, Nabi SAW bangun dan berwuduk. Menggunakan bekas kecil dengan wuduk yang ringan.
Ringkas mudah lah. Tidak lama dah. Wuduk yang ringan lah. Setelah itu berdiri dalam solat. Nabi semaya lah. Semaya malam. Aku turut berwuduk. Yang Ibn Abbas turut berwuduk. Aku turut berwuduk seperti mana baginda berwuduk. Kemudian aku menghampiri baginda dan ikut solat di sisi kirinya. Yasarihi. Sufyan menyebutkan dengan perkataan shimalihi kirinya. Kanannya dah. Shimalihi kirinya. Yasarihi kau shimalihi kiri dah. Baginda lalu menarik aku ke sisi kanannya. Nabi pun tarik alik kanan Nabi dah. Setelah itu baginda solat sesuai yang dikehendaki oleh Allah. Kemudian baginda berbaring dan tidur hinggalah berdengkur. Kemudian seorang tukang azan datang memberitahu baginda bahawa waktu solat telah tiba. Baginda lalu pergi bersamanya dan solat tanpa berwuduk lagi. Itu poin dia dah. Bahalah dah. Kami lalu katakan pada Amru, orang ramai mengatakan bahawa mata Rasulullah SAW tidur namun tidak dengan hatinya. Orang dah kata gitulah. Pasal Nabi suruh ambil semaya, kalau tidur tiba-tiba Nabi sendirinya tidak ambil semaya apabila dekur tidur lepas semaya malam tu lah, nak tunggu subuh. Amru lalu berkata, aku pernah mendengar Ubaid bin Umar berkata, mimpi para nabi adalah wahyu. Kemudian imam baca, sesungguhnya aku bermimpi bahawa aku akan menyembelihmu. Surah As-Saffat ayat 102, tu cerita tentang Nabi Ibrahim nak sembelih Nabi Ismail anak dia dah. Jadi mimpi para nabi ni wahyu surah dah. Jadi Nabi ni macam sedar dah. Walaupun mimpi gitulah. Tu sahabat-sahabat faham tentang Nabi dah. Jadi orang lain tak boleh, orang lain tidak ada special tidur macam Nabi, tak ambil semaya lah. Nabi pun semata ya, tidur dekur pun dah. Dan Nabi ni dia agak tidak tidur Nabi tu macam tak tidur lah. Hati Nabi tak tidur. Babu isbaghul wudu. Bab yang ke-6 menyempurnakan wudu. Isbaghul wudu menyempurnakan wudu lah. Melebih-lebihkan wudu. Itu membersihkan semua anggota wudu, bersih lah. Waqala Ibn Umar isbaghul wudu al-inqa. Ibn Umar radhiyallahu anhu berkata isbagh dalam wudu maksudnya ialah membersihkan semua anggota wudu. Melebihkan ataupun gosok, membersihkan betul-betul lah isbaghul wudu. Hadatsna Abdullah bin Maslamah an Malik an Musa bin Uqbah an Quraib bin Maula bin Abbas an Usamah bin Zaid أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء فقلت الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصلي بينهما. Hadis ke-139 Quraib, yang ini pembantu Ibn Abbas. Quraib ni lah. Mendengar Usamah bin Zaid meriwayatkan, Usamah bin Zaid bawa hadis ni. Rasulullah SAW bertolak meninggalkan Arafah hingga setelah sampai di satu lembah. Baginda turun buat air kecil dan dulu mana ada jambil dan cari jauh sikit buat air kecil lah. Setelah itu baginda SAW berwuduk namun dengan wuduk yang ringan saja. Aku lalu bertanya, adakah waktu solat telah tiba, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, solat masih ada di depanmu. Baginda lalu menunggang tunggangannya. Apabila sampai di Muzdalifah, baginda turun dan berwuduk secara sempurna. Mula tu ambil air semaya, ringkas-ringkas. Lepas tu sampai Muzdalifah, baru ambil semaya sempurna. Wuduk dengan sempurna. Kemudian iqamah dikumandangkan, lalu baginda pun melaksanakan solat maghrib. Setelah itu orang ramai menambat ke unta-unta mereka pada tempatnya, lalu iqamah untuk solat isyak dikumandangkan. Baginda lalu mengerjakan solat isyak tanpa mengerjakan solat yang lain di antara kedua-duanya. Tak ada solat qabliyah ba'diyah lah. Di musafir ni secara umumnya tidak ada dah qabliyah ba'diyah. Nak semai lain lah. Nak solat qabliyah ba'diyah ni tak perlu dah. Okey, bab yang ketujuh. Bab ghuslil wajhi bil yadaini min gharafatin wahidatina. Bab yang ketujuh, membasuh muka dengan kedua-dua belah tangan menggunakan cedokan dari satu tangan. Jadi tangan itu jadi macam cetu dah, macam timba dah. Jadi dia boleh cedok buat bubuh dalam macam itulah. Macam cetu lah kita kata dah. Macam timba dah.
Okay, حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال أخبرنا أبو سلمة الخزاعي منصور بن سلمة قال أخبرنا ابن بلال يعني سليمان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه توضأ فغسل وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فمضمض بها واستنشق ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى ثم مسح برأسه ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها رجله يعني اليسرى ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. Hadis ke-140 Ibn Abbas meriwayatkan bahawa dia bahawa dia berwuduk dengan mencuci muka, kemudian mengambil air satu cedokan lalu menggunakannya untuk berkumur. Mana syaratnya? Annahu tawadda'a fa ghasala wajhahu. Thumma akhadha gharfatan min ma'in. Bas muka dulu, tahu tak? Kemudian mengambil air satu cedokan lalu menggunakannya untuk berkumur atau istinsyak. Kemudian dia mengambil satu cedokan air lagi dan menjadikannya begini, menuangkan pada tangannya yang lain, lalu dengan kedua-dua belah tangan. Dia membasuh muka pula lepas tu dah. Kemudian mengambil air satu cedokan dan membasuh tangan kanan. Kemudian mengambil air satu cedokan, cedoknya tangan tu tak, dan membasuh tangannya sebelah kiri pula. Kemudian mengusap kepalanya dah. Kemudian mengambil air satu cedokan dan menyela-jela kaki kanan sehingga sempurna membasuhnya. Kemudian beliau mengambil air satu cedokan lagi dengan tangan dia dah, dan membasuh kaki kirinya pula. Akhirnya dia berkata, seperti inilah aku melihat Rasulullah SAW berwuduk. Tu Ibn Abbas dia buat dah, cuma dia kata ngelah sekali tu jadi hadis. Beginilah aku tengok Nabi berwuduk dah. Jadi mula tu basuh muka gana, wallahu a'lam. Hal lain tu macam ambil sembahyang biasalah. Madmadah, komo, istinsyak, masuk air dalam hidung, ghurfatun min ma', yang ambil dengan ceto tangan dia lah, begitu dah. Tangan dia jadi ceto, ni berbahasa lah. Ada kata ceto, niat ceto tak jadi musta'mal. Mazhab lain kata tak kira lah niat tak niat pun memang dia kena nak anggota tak jadi musta'mal lah, tak sedap bincang musta'mal. Tu perbahasan dia lah, tak apalah. Tu perbahasan tentang air musta'mal pun tak apalah. Kita pergi seterusnya. Bab tasmiyati ala kulli halin wa 'inda al-wiqa'. Bab yang ke-8 membaca basmalah tu. Bismillah dalam segala kegiatan termasuk ketika hendak bersetubuh sekali kawan. Jadi masuk rumah, nak masuk tandas boleh baca bismillah dah. Untuk saya tak nampak lah ada satu riwayat. Dhaif pun tak apalah. Tapi nak ceritanya baca bismillah, nak masuk tandas pun baca bismillah, baru baca doa. Begitu juga masuk rumah baca bismillah. Nak buka pintu kereta baca bismillah, nak baca buku baca bismillah. Semua perkara tu start dengan bismillah. Okay, bab tasmiyati ala kulli halin wa 'inda al-liqa'. Membaca bismillah dalam segala kegiatan termasuk ketika hendak bersetubuh sekalipun. Haddatsna Ali bin Abdullah qala haddatsana Jarir an Mansur an Salim bin Abil Ja'd an Quraib an Ibn Abbas yablughu bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala law anna ahadakum idza ata ahlihi qala bismillah Allahumma ajirni minasyaitan wa jannibish syaitana ma razaqtana faqudiya bainahuma waladun lam yadurruhu. Hadis ke-141 Ibn Abbas meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, jika salah seorang daripada kamu ingin bersetubuh dengan isterinya, hendaklah dia membaca, Ya Allah, jauhkanlah kami dari syaitan. Dan jauhlah syaitan daripada apa yang engkau bakar rezeki kepada kami. Jika dikurniakan anak daripada hubungan itu, nescaya syaitan tidak akan dapat memudaratkannya. Jadi hadis ni tak cerita pun sebut bismillah. Cuma ada ni bismillah ni. Apa terjemah tak ada dah. Jadi hadis tu sebutnya iza atahlu qala bismillah barulah Allahumma jinni minasyaitan wa jinni bisyaitan wa razaqtana. Nak sebut bismillah sini dia terjemah tak ada dah. Kalau boleh anak dengan tu nescaya syaitan tidak akan dapat mudaratkan anak dia lah. Okay, bab ma yaqulu 'inda al-khala'. Bab yang ke-9 doa masuk tandas. Dalam bab wuduk ni masuk tandas lah. Doa baca bismillah, nak cerita bismillah lah dah. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن عبد العزيز بن الصهيب
قال سمعت أنسا يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. تابعه ابن عرعرة عن شعبة وقال غندر عن شعبة إذا أتى الخلاء وقال موسى عن حماد إذا دخل فقال سعيد بن زيد حدثنا عبد العزيز إذا أراد أن يدخل. Hadis ke 142, Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa jika Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam tandas, baginda akan berdoa, ya Allah, aku berlindung kepadamu daripada syaitan jantan dan betina lah. Ni ada terjemahan gitu dah, ada maksud lain tak apalah. Jadi khubuthi wal khaba'is tu ada perbahasa, makna dia dah. Secara umumnya syaitan jantan dan betina lah. Dan di sini dikuatkan oleh Ibn Ar'arah daripada Syu'bah. Gundar berkata Syu'bah meriwayatkan jika pergi ke tandas ni. Khala'. Musa pula berkata Hamad meriwayatkan jika masuk tandas. Sa'id dan bin Zaid berkata Abdul Aziz mencerita kepada kami jika mahu masuk. Mungkin masuk dah, mahu masuk tandas. Kita kira bahu masuk dah, nak masuk tandas tu baca doa ni. Sini tak sebut bismillah, tapi secara umumnya tak disetubuh baca bismillah, nak masuk tandas baca bismillah. Ada riwayat lain lah ceritanya nak ada nak tutup syaitan nampak lah macam-macam lah baca bismillah. Asalnya doa itu wallahu a'lam lah. Okey, babu wad'al ma'i 'inda al-khala', bab ke-10 meletakkan air di tandas. Wad'al ma' letak air di tandas. Nah. Hadatsna Abdullah bin Muhammad qala hadatsna Hashim bin al-Qasim qala hadatsna Warqa an Ubaidillah bin Abi Yazid an Ibn Abbas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala al-khala' fa wada'tu lahu wudu'an qala man wada'a hadha fa ukhbira fa qala Allahumma faqihhu fid din. Hadis ke-143, Ibn Abbas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah masuk ke dalam tandas. Lalu aku letakkan bekas berisi air. Tak itulah air dari berdi kogap kita kata lah ni, tak dari tandas sekali. Dah. Kemudian baginda bertanya, siapakah yang meletakkan bekas air ini? Lalu dia beritahu tentangku lah, Ibn Abbas lah. Maka baginda pun bersabda, ya Allah, pandaikanlah dia dalam hal agama dah. Allahumma faqihhu fid din. Jadi pandaikanlah, faqihkan dia dalam agama dia. Jadi banyak kali lah Ibn Abbas pun kena doa ke Nabi sehingga dia jadi faqih dalam agama, mudah faham, cepat fahami mendalam dah. Okey, babun la tustaqbalul qiblatu bi gha'itin aw bawlin illa 'inda al-bina' jidarin aw nahwihi. Bab yang ke-11 tidak menghadap ke kiblat ketika buang air besar dah. Bigha'itin aw balin ataupun buang air kecil, kecuali dalam bangunan atau di balik dinding. Illa 'indal bina', dah dalam bangunan, jidarin, dinding dah, atau nahwu atau seumpamanya dah. Hadatsna Adam qala hadatsna Ibn Abi Dhi'b qala hadatsna Az-Zuhri an Atha' ibn Yazid Al-Laitsi an Abi Ayyub Al-Ansari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ata ahadukum al-gha'ita fala yastaqbil al-qiblata wala yuwalliha zahrahu syarriqu aw gharibu. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang daripada kamu masuk ke dalam tandas untuk buang air besar, janganlah menghadap ke arah kiblat atau membelakanginya. Jadi atal ahadukumul gha'ita dah. Gha'ita ni lebih pada bukit tandas. Tutup dia, dia macam tempat terbuka jauh daripada orang lah. Tak apalah dah. Jadi bukit tanah biasa, hak terbuka dah. Janganlah menghadap ke arah kiblat atau membelakangi kiblat lah. Hendaknya dia menghadap ke arah timur atau barat. Pada sebab di Madinah tu, kalau nak pergi kiblat tu, dia kena selatan dah. Selatan. Jadi kalau kita Malaysia ni, tak boleh lah. Timur dan barat, kena utara dan selatan sebab kedudukan yang lain dengan Madinah ke Mekah ni. Jadi gitulah. Jadi hadis hak cerita bangunan tidak berbusin tidak ikut syarat Bukhari lah ya. Okey, bab man tabarraza ala labinataini. Bab ke-12, orang yang buang hajat besar di atas dua batu dah. Buang begok kata-kata dah. Dua atas batu kiri kanan itu jatuh tengah-tengah ke mana dah. Hadatsna Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Yahya bin Sa'id an Muhammad bin Yahya bin Habban an ammihi Wasi' bin Habban an Abdullah bin Umar annahu kana yaqulu inna nasan yaquluna idza qa'adta 'ala hajatika fala tastaqbil qiblata wala baitul maqdis
Faqala Abdullah bin Umar laqad irtaqaitu yawman ala zahri baitil ala mana ala zahri baitil lana fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labinataini mustaqbilan baitul maqdis di hajatihi wa qala la'allaka minal ladzina yusalluna ala awraqihim faqultu la adri wallahi qala malikun ya'ni alladhi yusalli wa la yartafi'u 'anil ardi yasjudu wa huwa lasiqun bil ardi. Hadis ke-145 dah. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa orang ramai berkata, jika kamu menunaikan hajatmu lah, kencing berok ni lah, qada hajat dah, janganlah menghadap ke arah kiblat atau Baitul Maqdis. Kiblat Mekah ni atau Baitul Maqdis pun tak boleh juga. Abdullah bin Umar lalu berkata, pada suatu hari aku pernah naik atap rumah milik kami. Ibnu Umar kata dah. Lalu aku melihat Rasulullah SAW buang hajat menghadap ke Baitul Maqdis di antara dua dinding. Maksudnya susut lah, macam dia tandas tertutup dah. Seorang mendakwa barangkali kamu termasuk dalam kalangan orang yang solat dengan mendekatkan paha ke tanah. Mendekatkan paha ke tanah. Sepatutnya akak sikit dah. Aku jawab, demi Allah aku tidak tahu. Malik bertanya, itu orang yang solat namun tidak mengangkat tubuhnya dari tanah serta bersujud dengan menempel tanah. Jadi tak boleh. Oh, jatuhnya kena buka lah. Sebenarnya hotin apa serupa ni peribahasa, tapi ada lah ada setengah kata suruh hotin ni rapat. Dan benda ni memang pendapat tu ada dari segi salah, tapi dari segi dalilnya tidak jelas lah. Sekadar pendapat lah. Tak apalah, jadi cerita sininya tiba-tiba masuk bab menempel paha rapat dah. Tapi yang pentingnya sinilah hujah menyatakan dinding tu boleh, apa tandas tertutup tu bolehlah menghadap kiblat pun dah. Dia tak bolehnya tempat terbuka sikit. Bab khurujin nisa'i ilal baras. Bab yang ke-13, wanita pergi ke tempat buang air besar lah, baras dah. Haddatsna Yahya bin Bukair qala haddatsna Al-Laits qala haddatsni Uqail an ibn Shihab an Urwata an Aisyah anna azwajan Nabi sallallahu alaihi wasallam kunna yakhrujna bil-laili idza tabarrazna ila al-manasi'i wa huwa sa'idun afyahu. فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء وكانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة حرصا على أن ينزل الحجاب فأنزل الله آيات الحجاب. Hadis ke-146. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa apabila isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin membuang air besar, mereka keluar pada waktu malam menuju ke tempat berhajat. Ia adalah tanah lapang dan terbuka lah. Bukan tempat tertutup zaman dulu dah. Pergi jauh sikit pada pasir kat. Timbergot dah. Umar pernah berkata pada Nabi SAW, cegahlah isteri-isteri engkau daripada keluar rumah. Namun Nabi SAW tidak melakukannya dah. Pada suatu malam waktu Isyak, Saudah binti Zam'ah, salah seorang isteri Nabi SAW, keluar untuk buang hajat. Saudah ni bini paling tua dah. Selain daripada Khadijah mati dah lah. Nabi Saudah ni tua dah. Dan dia ni tinggi sikit dah. Belecen. Saudah adalah seorang wanita yang bertubuh tinggi dah. Umar lalu berseru kepadanya, kami telah mengenalimu wahai Saudah. Umar ucapkan demikian kerana sangat berharap agar ayat hijab diturunkan. Kemudiannya Allah SWT menurunkan ayat hijab lah. Dan hijab ni isteri Nabi ni ada pengkhususan dan juga pada wanita merdeka yang lain. Jadi dia ada hijab lah. Terutama isteri Nabi lah. Okey, hadis ke-147 dah. Haddatsna Zakaria qala haddatsna Abu Usamah an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qad udhina ayya an takhrujna fi hajatikunna qala Hisham ya'ni al-baras. Hadis ke-47, Aisyah meriwayatkan bahawa daripada Nabi SAW, baginda bersabda, Allah telah mengizinkan kamu yang isteri-isteri Nabi keluar untuk menunaikan hajat kamu dah. Nak kecil nak berak, pergi nak gana tandas. Oh, kita Melayu pun dulu pun tandas duduk luar rumah nak. Zaman dulu kat pada pasir kat pergi pun daripada pasir ni. Hisham berkata maksudnya untuk buang air besar lah maksudnya. Baros lah. Bahasa Arab banyak dah, khalaq lah, baros, naga apa dah. Jadi itu ada maksud terdiri dah. Lebih tepat.
Okay, babut tabarruzi fil buyut. Buang air besar dalam rumah. Boleh juga berak dalam rumah dah. Hadasna Ibrahim bin al-Munzir qala hadatsna Anas bin Iyad an Ubaidillah an Muhammad bin Yahya bin Habban an Wasi' bin Habban an Abdullah bin Umar qala irtaqaitu fawqa zahri baiti Hafsah li ba'di hajati fara'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbir al-qiblati mustaqbil al-sya'mi. Hadis ke 148 Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan aku pernah naik ke atas rumah Hafsah. Hafsah ni adik-beradik Abdullah bin Umar lah, Ibn Umar dah. Kakak dia dah. Kerana satu urusan, tiba-tiba aku melihat Rasulullah SAW buang hajat membelakang kiblat menghadap ke Syam. Hadatsna Yaqub bin Ibrahim qala hadatsna Yazid bin Harun qala akhbarana Yahya an Muhammad bin Yahya bin Ibn Hibban Yahya bin Hibban anna ammahu Wasi' bin Hibban akhbaru anna Abdullah bin Umar akhbaruhu qala laqad zahartu ذات يوم على ظهر بيتنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدا على لبنتين مستقبل بيت المقدس. Di ke-149 Abdullah bin Umar mengatakan pada suatu hari aku pernah berada di atas rumah kami dah, atau rumah dah. Ketika itu aku melihat Rasulullah SAW duduk buang hajat di atas dua batu bata menghadap ke Baitul Maqdis dari rumah dah. Jadi menghadap ke Baitul Maqdis tu maksudnya membelakang kiblat pula dah. Jadi boleh lagu muhak itulah hujah Imam Bukhari ni. Kibabul istinja bil ma'. Bab yang ke-15 istinja menyucikan najis dengan air. Haddatsana Abdul Walid Hisham bin Abdul Malik qala hadatsana Syu'batu an Abi Mu'az wa ismuhu Atha ibn Abi Umaymunah qala sami'tu Anas bin Malik yaqulu kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi akhi ana wa ghulamun ma'ana idza idawatun min ma'in ya'ni yastanji bih. Hadis ke-150 Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar untuk buang hajat, aku dan seorang temanku membawakan bekas berisi air agar baginda boleh beristinja dengannya dah. Jadi maulidnya guna air lah. Jadi Nabi ni untuk berhajat tu, jadi ada dia teman Nabi ni bawa macam bekas lah, ada bekas air untuk Nabi istinja dengan air lah. Hadis ke-150 ni. Okey, lepas tu hadis ke bab ke-16 bab man humila ma'ahu al-ma'u li tuhurihi. Bab yang ke-16 membawa air untuk orang bersuci. Molek bawa air dah. Zaman dulu tak ada paip ke apa, dia kena bawa air dah. Zaman dulu ni baru ada paip dah. Wa qala Abu Darda alaysa fiikum sahibun na'lain wat-tuhuri wal wisad. Abu Darda Allah berkata, bukankah di antara kamu ada seseorang yang bergelar pemilik dua belah selipak air untuk bersuci dan bantalnya. Jadi Abu Darda ni antara macam dia sebut pasal diri dia ni tak. Jadi Abu Darda ni antara orang yang bawa ikut Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud tak. Jadi hak je bawa. Bukan Abu Darda asal Ibn Mas'ud ni dia bawa selipar Nabi lah air untuk bersuci dan bantal macam-macam lah. Nak khidmat pada Nabi kerana Nabi ni ketua dia sibuk lah. Jadi haddatsana Sulaiman bin Harbin qala hadatsana Syu'bah an Abi Mu'az huwa Atha ibn Abi Maimunah qala sami'tu Anasan yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja li hajatihi tabi'tuhu ana wa ghulamun minna ma'na idawatun min ma'in. Hadis ke-101 Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar untuk buang hajat, aku dan seorang temanku akan ikuti dengan membawa bekas air. Nabi nak buang hajat ada Anas ni dan saya dia tak boleh siapa dia dah bawa bekas air dah. Okey, babun hamlil 'anazati ma'al ma'i fil istinja. Bab ke-17 membawa tongkat berserta air untuk beristinja. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة سمع أنس بن مالك يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة يستنجي بالماء تابعه النضر وشاذ عن شعبة العنزة عصا عليه زج.
Hadis ke-152, Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW masuk ke dalam tandas. Lalu aku dan seorang temanku membawa bekas berisi air dan sebatang kayu tongkat untuk baginda gunakan untuk beristinja. Tahulah batang kayu tu untuk istinja kan. Tapi air itu memang untuk istinja lah. Hadis ini dikuatkan oleh Abu Nadar dan Syazan daripada Syu'bah. Al-Anazah adalah tongkat yang hujungnya ada besi dia. Itu Anazah maksudnya. Jadi ni boleh ada ambil tongkat. Beri tongkat dengan air ke Nabi lah. Babun nahyi an istinja bil yamin. Ni bab yang ke-18. Larangan beristinja menggunakan tangan kanan. Haddatsna Mu'adz bin Fadalah, qala haddatsna Hisham huwa ad-Dastawai. An Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shariba ahadukum fala yatanaffas fil ina'. وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه." Hadis ke-103, Abu Qatadah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Jika salah seorang daripada kamu minum, maka janganlah ia bernafas dalam gelas." Kalau minum air, jangan nafas pada gelas. Dan jika minum ke dalam tandas, janganlah dia menyentuh kemaluannya dengan tangan kanannya. Dan janganlah membersihkan dengan tangan kanannya. Nak basuh begok kucing ke apa, guna tangan kiri dah. Babun la yumsiku zakarahu biyaminihi idza bala. Bab ke-19, tidak memegang kemaluan dengan tangan kanan ketika kencing. Nak kencing pun tak payah pegang bahagian tu dengan tangan kanan. Pegang dengan tangan kiri lah. Kena suruh hala kepada tempat yang betul dah. Haddatsna Muhammad bin Yusuf qala haddatsna Al-Auza'i an Yahya bin Abi Katsir an Abdullah bin Abi Qatadah an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza bala ahadukum fala ya'khudhanna zakarahu biyaminihi wa la yastanji biyaminihi wa la yatanaffas fil ina'. Hadis ke-154, Abu Qatadah radhiyallahu anhu meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Apabila kamu kencing, janganlah memegang kemaluannya dengan tangan kanan. Juga jangan beristinja dengan tangan kanan dan janganlah bernafas dalam gelas ketika sedang minum." Jangan bernafas dah. Okey, dari segi adat tak comel lah, nampak gitu dah. Tambah-tambah kalau ada penyakit pula dah. Okey. Babul istinja bil hijarah. Bab yang ke-20, beristinja dengan menggunakan batu. Ada batu pun guna. Kalau apa? Tisu tandas lagi molek daripada batu dah. Okey, haddatsna Ahmad bin Muhammad al-Makki. Qala haddatsna Amr bin Yahya bin Sa'id bin Amr al-Makki an jaddihi an Abi Hurairah qala tabi'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kharaja li hajatihi fakana la yaltafitu fadanawtu minhu faqala bghini ahjaran astanqid biha aw nahwahu wala ta'tini bi'azmin wala rasin فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وعرضت عنه فلما قضى أتبعه بهن. Hadis ke-155, Abu Hurairah meriwayatkan, aku mengikuti Nabi SAW. Ketika baginda keluar untuk buang hajat, baginda tidak menoleh ke kanan atau ke kiri, sehingga aku pun mendekatinya. Lalu baginda SAW bersabda, "Carikanlah batu untuk aku gunakan beristinja." Jadi, untuk keluar tak ada air kali, diminta Nabi suruh cari batu untuk beristinja. Tetapi jangan bawakan tulang atau kotoran haiwannya. Tahid tak boleh, tulang tak boleh. Lalu aku kembali kepada baginda dengan membawa beberapa biji batu pada hujung kainku. Aku letakkan di sisi Nabi lah, lalu aku berpaling daripadanya. Setelah selesai lah, baginda menggunakan batu-batu tersebut lah. Falamma qada atbahu bihin. Gitulah dah, maksud istinja dengan batu dah. Okey, babun la yustanja bi rasin. Babun la yustanja bi rasin. Bab yang ke-21, larangan beristinja menggunakan kotoran binatang. Haddatsna Abu Nu'aim qala haddatsna Zuhairun an Abi Ishaq qala laisa Abu Ubaidah dzakarahu walakin Abdul Rahman bin Awswad an abihi annahu sami'a Abdullah yaqulu Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-gha'ita fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjarin fa wajadtu hajaraini wal tamastu as-salisa falam ajidhu fa akhadhtu rawsatan fa ataituhu biha fa akhadha al-hajarain wa alqa ar-rawsah wa qala hadha riksun
وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق حدثني عبد الرحمن. Hadis ke-154, Abdullah meriwayatkan Nabi SAW pergi ke tempat buang air besar. Lalu baginda memerintahkan aku membawakan 3 biji batu. Aku hanya menjumpai 2 biji batu. Lalu aku mencari batu yang ketiga, namun aku tidak menjumpainya, sehinggalah aku pun mengambil kotoran haiwan yang sudah kering. Kemudian semua itu aku bawa kepada hadapan Nabi SAW. Namun baginda hanya mengambil 2 biji batu dan membuang kotoran haiwan yang telah kering tersebut seraya bersabda, ini najis. Ibrahim bin Yusuf berkata daripada bapaknya, daripada Abu Ishaq berkata, telah menceritakan padaku Abdul Rahman. Ini hujah mazhab kita pun. Ni lah. Di kotoran binatang ni tak kira lah. Binatang yang boleh makan pun dikira najis. Tak boleh buat istinja. Okay, babul wuduk marratan. Bab yang kedua, membasuh anggota wuduk satu kalinya. Nanti tak makruh lah. Pasal Nabi pernah buat lah. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن عباس قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة. Hadis ke-157, Muhammad bin Yusuf menceritakan, Sufyan menceritakan daripada Zaid bin Aslam daripada Atha' bin Yasar, Ibn Abbas radhiyallahu anhu menceritakan Nabi SAW berwuduk sekali-sekali. Jadi nak kata makruh, nak kata kurang tu molek tu boleh, tapi nak kata makruh tak apa dah. Nabi pun pernah kerik juga dah. Babul wuduk marratan. Bab yang ke-23, membasuh anggota wuduk 2 kalinya. Haddatsana Husain bin Isa qala haddatsana Yunus bin Muhammad qala haddatsana Fulayh bin Sulaiman an Abdullah bin Abi Bakr bin Amr bin Hazm an Abbad bin Tamim an Abdullah bin Zaid anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda'a marratain. Hadis ke-168, Abdullah bin Zaid meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk 2 kali. Babul wuduk salasan. Bab yang ke-24, membasuh anggota wuduk 3 kali. Haddatsna Abdul Aziz bin Abdullah al-Waisi qala haddatsani Ibrahim bin Sa'd an Ibn Shihab an Atha' bin Yazid akhbarahu anna Humran maula Uthman akhbarahu annahu ra'a Uthman bin Affan da'a bi ina'in fa afragha ala kaffayhi 3 mirarin فغسلهما ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 مرار ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه 3 مرار إلى الكعبين ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. Hadis ke-159, Humran, pembantu Uthman, bercerita kepada Atha' bin Zaid bahawa dia telah melihat Uthman bin Affan radhiyallahu meminta untuk diambilkan bekas berisi air. Kemudian dia tuang pada kedua telapak tangannya sebanyak 3 kali dah. Cuci telapak tangan dah. Kemudian membasuh kedua-duanya dah. Kemudian dia memasukkan air tangan kanannya ke dalam bekas air. Kemudian berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung. Sekali madmadah dengan istinsyak ni sekali dah. Kemudian membasuh wajahnya sebanyak 3 kali. Kemudian membasuh kedua-dua tangan sehingga ke siku sebanyak 3 kali. Kemudian mengusap kepala. Kemudian membasuh kedua-dua kakinya sehingga kedua buku lali sebanyak 3 kali. Setelah itu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, siapa berwuduk seperti wudukku ini, kemudian dia solat 2 rakaat dan tidak berbicara antara waktu kedua-duanya, maka dosanya yang telah lalu akan diampunkan. Ada wuduk seperti Nabi. Kalau kita tengok tadi, usap kepala ni seolah sekali usap kepala dah. Lain tu boleh basuh sampai 3 kali. Fadilatnya, kalau semaya 2 rakaat, tak kecil antara ambil semaya dengan semaya sunat tu, maka dosanya telah lalu diampunkan. Hadis ke-160 dah. An Ibrahim qala Salih bin Kaisan qala Ibn Shihab walakin Urwatu yuhaddithu عن حمران فلما توضأ عثمان قال ألا أحدثكم حديثا لولا آية ما حدثتكموه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يتوضأ رجل يحسن الوضوء ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها. قال عروة الآية إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات
Surah Al-Baqarah ayat 99 dah. Hadis ke-160, Urwah meriwayatkan daripada Humran bahawa ketika Uthman berwuduk, dia berkata, "Maukah kamu jika aku sampaikan kepada kamu sebuah hadis? Ya, kalau bukan kerana ada satu ayat, tentulah aku tidak akan menyampaikannya." Aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang yang berwuduk dengan menyempurnakan wuduknya, kemudian mengerjakan solat, kecuali akan diampuni dosanya antara waktu wuduk dan solat itu hingga selesai solatnya. Urwah berkata, ayat dimasukkan adalah sungguhnya orang yang menyembunyikan apa yang telah kami turunkan. Surah Al-Baqarah ayat 159. Jadi, tu ayat tu kena ceritalah apa dalil-dalil ni, walaupun takut orang jadi tawakal lebih, tak berusaha untuk beramal dah. Tak apalah, yang pentingnya wajib takut hilang ilmu dah. Bab yang ke-25, babul istinsar fil wudu'. Bab yang ke-25, masukkan air ke dalam hidung ketika berwuduk. Zakarhu Uthman wa Abdullah bin Zaid wa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal ini disebutkan oleh Uthman, Abdullah bin Zaid dan Ibnu Abbas daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو إدريس أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. Hadis ke-161, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa berwuduk hendaklah mengeluarkan air dari hidung, dan siapa beristinja dengan batu hendaklah dengan bilangan ganjil. Berwuduk tu kena istinsar, buat air dari hidung lah, ataupun istinsyak dah. Istinsyak lepas tu istinsar tu buat air dari hidung lah. Dan siapa beristinjak dengan batu hendaklah dengan ganjil dah, 3 lebih lah, iaitu 3, 5, 7, 11 dan seterusnya lah. 9, 11 dah. Okey, balbul istijmari witran. Bab dia ke-26, bersuci menggunakan batu dengan jumlah yang ganjil. Haddatsna Abdullah bin Yusuf qala akhbarana Malik an Abi Zinad an al-A'raj an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi thumma yansur wa man istajmara falyutir wa idza istayqaza ahadukum min nawmihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu. Hadis ke-102, Abu Hurairah meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesiapa sahaja daripada kalangan kamu berwuduk, hendaklah memasukkan air ke dalam hidung. Yang beristinjak pula hendaklah dengan bilangan batu yang ganjil. Apabila sesiapa dalam kalangan kamu bangun dari tidur, hendaklah dia membasuh kedua-dua telapak tangannya sebelum memasuknya ke dalam bekas air lah. Takut jamur kemaluan ke apa dah. Tempat kotor, kerana dia tidak tahu ke mana tangannya bermalam. Bab yang ke-27, membasuh dah. Babu ghusli rajulain, babu ghusli rijlaini wala yamsahu 'ala al-qadamaini. Bab yang ke-7, membasuh kedua-dua tapak kaki dah, tapak kaki kedua kaki, dan bukan mengusap kedua-dua telapak kaki, bukan usap dah. Hadatsna Musa qala hadatsna Abu Awanah an Abi Bishr an Yusuf bin Mahaka an Abdullah bin Amr qala takhallafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna fi safratin safarnaha فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. Hadis ke-103, Abdullah bin Amr berkata, Nabi SAW pernah terlewat dalam satu perjalanan. Apabila baginda sampai waktu salat asar sudah hampir tamat, bahkan kami hanya sempat berwuduk dengan mengusap kaki dah. Melihat akan hal itu, Rasulullah SAW bersabda dengan suara yang paling kuat, celakalah tumit-tumit dengan azab api neraka. Baginda ucapkan sebanyak 2 atau 3 kali. Jadi kena basuh lah. Jangan sapu saja, jangan posyiah. Dia kena wajib basuh kaki. Sapak ke tapak kaki pun kena basuh sekali. Kena gosok basuh. Babul madmadah fil wudu'. Bab yang ke-28, al-madmadah, berkomo-komo dalam berwudu'. قال ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. Ibn Abbas radhiyallahu dan Abdullah bin Zaid menyebutkannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Haddatsna Abu al-Yaman qala akhbarana Shu'aib 'an az-Zuhri qala akhbarani Atha bin Yazid an Humran
مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان دعا بوضوء فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات ثم أدخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه 3 ويديه إلى المرفقين 3 ثم مسح برأسه ثم غسل كل رجل 3 ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ نحو وضوئي هذا وقال من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. Hadis ke-164. Umran bekas hamba Uthman bin Affan. Bekas hamba Uthman bin Affan meriwayatkan bahawa dia melihat Uthman bin Affan radhiyallahu anhu meminta untuk diambilkan air wuduk. Kemudian dia menuangkan bekas itu pada kedua-dua tangannya. Kemudian dia membasuh kedua-dua tangannya sehingga 3 kalinya. Dia tuai tanpa celup tangan tu, biar kena pada kedua-dua tangannya lah. Lepas tu dia pun basuh dah kedua tangannya sehingga 3 kali. Kemudian dia memasukkan tangan kanannya ke dalam air lah. Jadi buat cetur tangan kanan dah. Basuh dah sana kan. Kemudian berkumur serta memasukkan air ke dalam hidung dan mengeluarkannya. Kemudian membasuh muka 3 kali. Kemudian membasuh kedua-dua tangannya sehingga siku sebanyak 3 kali. Kemudian mengusap kepala dah. Maknanya hadis mengusap kepala tak sebut 3 kali dah. Jadi tambah itu ada silap kau Allah lah. Kemudian membasuh setiap kaki sebanyak 3 kali. Kemudian dia berkata, aku telah melihat Nabi SAW berwuduk seperti wudukku ini. Kemudian baginda SAW bersabda, siapa yang berwuduk seperti wudukku ini, kemudian solat 2 rakaat serta tidak berbicara antara kedua-duanya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Okey, bab yang ke-29, bab ghuslil a'qab. Bab yang ke-29 membasuh tumit kaki pun kena basuh dia. Kana Ibn Sirin wa yaghsilu mawdi'al khatami idza tawadda'a. Apabila Ibn Sirin berwuduk, dia membasuh pada tempat cincinnya. Jadi cincinnya buat ataupun dia gok-gok cincin supaya rata lah. Okay, hadatsna Adam ibn Abi Iyas qala hadatsna Syu'bah qala hadatsna Muhammad bin Ziyad qala sami'tu Abu Hurairah wa kana yamurru bina wan nasu yatawadda'una min al-mitharati qala asbighul wudu'a fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qala wailul lil 'aqabi minan nar. Hadis ke-165, Muhammad bin Ziyad berkata, aku mendengar Abu Hurairah berkata ketika dia melintasi kami. Ketika itu orang ramai sedang berwuduk. Dia berkata, sempurnakanlah wuduk kamu. Sesungguhnya Abu Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah tumit-tumit dengan azab api neraka kalau tak basuh. Kat mana kita nak berhenti? Ke apa kita? Pada sekat ni Allah alam, sekat ni adalah perbincangan kita tentang bab wuduk, kita berwuduk. Dah sampai ke hadis 105. Wallahu alam, subhanakallah bihamdika, subhanakallah bihamdika, syalla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.